Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi hari ini kita nak start dengan perbincangan latihan. Cikgu share skrin ni. Cikgu harap nampak. Boleh nampak aktiviti penggayaan ni yang kita nak bincang hari ni. Okay. So kita pergi ke soalan yang pertama, menegak. Soalan menegak. Okay. Merupakan objektif sebuah perniagaan perkongsian. Okay. Merupakan objektif sebuah perniagaan perkongsian. Satu, menegak. Okay, jadi aku panggil nama dululah. Ishraf masuk lagi, Ishraf. Okay, Ros Hadif. Ros Haziq. Ya ke? Ada ke? Haziq. Soalan nombor 1. Satu, menegak. Mana satu menegak? Merupakan objektif sebuah perniagaan perkongsian. Mana nombor 1? Itu. Ada? Gimana ya, Pak? Ada Menegak. nombor 1 yang ni, U ni. U ke bawah ni. Merupakan objektif sebuah perniagaan perkongsian. Cikgu, soal apa cikgu? Ke surat 147. 147. Hari ni kita nak bincang latihan saja. Aduh, ya ke? Untung. Okey, bagus. So nombor 1 jawapan dia untung. Ni ya, U-N-T-U-N-G. Untung. Okey. Soalan nombor 2 kita panggil Al-Arif. Al-Arif. Ang Bun Fong. Kita panggil nama Cikgu tak tengok siapa yang masa tu. An Bun Fong. Okey, An Chuan Jun. Cikgu. Soalan nombor 2. Sebuah perniagaan perkongsian akan ditutup apabila terdapat perselisihan faham antara pekongsi. Apa ialah pembubaran? Pembubaran. Okey, nombor 2. Soalan lain semua nampak? Sekejap. Nombor 2 yang ni, yang P ni. Nombor 2 menegak ke bawah. Okey, nombor 2 ke bawah. Sebuah perniagaan perkongsian akan ditutup apabila terdapat perselisihan faham antara pekongsi. So nombor 2, pembubaran. P-E-M-B-U-B-A-R-A-N. Pembubaran. Okey, tahniah. An Chuan Jun tadi kan? Okey, soalan nombor 5 ke bawah. Salah satu kandungan dalam ikatan perkongsian. Chiu Jing Han. Chiu Jin Han? Ada cikgu. Okey, ada. Okey, Chiu, soalan ni jawapan nombor 5. Salah satu kandungan dalam ikatan perkongsian. Okey, 5 ke bawah ni. Allowance. Allowance. Okey, allowance. Okey. E-L-A-U-N. Allowance. Okey, bagus. Nombor 5, allowance. E-L-A-U-N. Jangan diconteng di buku teks tu. Conteng di kertas lain. Sepatutnya dah foto stick ke apa ke. Okey, soalan yang ke-6. Hanif. Hanif Zarfan. Okey, Hanif.
Irfan Irsyad. Irfan. Ya, cikgu. Soalan nombor 6. Keuntungan atau apa perniagaan perkongsian dikongsi bersama-sama. 6 ke bawah. 6 ke bawah ni atas kali ni. Okey ni. Keuntungan atau apa perniagaan dikongsi bersama-sama. Untung atau apa kita kongsi bersama-sama. Okay, kita dapat untung atau apa? Kerugian. Kerugian. Siapa jawab tu? Tuan ni ke orang lain? Kalih. Kalih pula. Okey. Okey, Kalih bagus. Tuan ni jawab kayak gini pula. Okey, keuntungan atau kerugian. 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 Perniagaan, perkongsian dikongsi bersama-sama. Okey, nombor 10. Liang Jiaqin. Liang Jiaqin ada? Ada cikgu. Okey, nombor 10. Perjanjian yang dimeterai di antara perkongsi dikenali sebagai apa? Perjanjian perkongsian. Okey, 10 ke bawah. Ikatan. Okey, bagus. Okey, nombor 10 yang ni yang I ni. Okey. So, perjanjian yang dimeterai di antara perkongsi dikenali sebagai ikatan. IKATAN. Ikatan perjanjian perkongsian. Okey, sekarang soalan melintang nombor 2. Lim Fei Fan. Perkongsian. Perkongsian. Sebuah perniagaan yang terdiri daripada 2 hingga 20 orang ahli. Nombor 2. Okey ni. Okey, perkongsian. Bagus. Okey, boleh orang lain? Ni nombor 2 dekat P. Perkongsian. Perkongsian. Okey, nombor 3. Muhammad Adam Haris. Adam Amsyah. Farish Effendi. Okey, Farish Effendi. Hasif. Ada. Okey, nombor 3 Hasif. Proses penubuhan perniagaan perkongsian adalah lebih mudah berbanding syarikat berhad. Okey, bagus. So, nombor 3 ni penubuhan. 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 Okey, seterusnya soalan nombor 4. Khairi. Okey, Khairi soalan nombor 4. Luqman. Okey, Luqman tak masuk lagi. Luqman rosak pula. Ya. Okey, soalan nombor 4. Liability perniagaan perkongsian adalah apa? Nombor 4. Yang ni nombor 4 yang panjang ni. Tidak terhad. Tidak terhad. Sibuk bang. Siapa jawab? Dua-dua jawab tu. Dua-dua jawab aku. Okey, so dua-dua bagus. Liability perniagaan perkongsian adalah tidak terhad. TIDAK tidak. TERHAD tidak terhad. Okey, nombor 7. Khalif jawab tadi. Wang Guanghao. Okay, Wang Guanghao soalan nombor 7. Goshitang ada. Dasar. Goshitang jawab. Nombor 7. Siapa jawab ni? Saya ke? Saya tu siapa? Irfan ke? Irfan. Okey, Irfan. Okey, bagus. Nombor 7 D ni ya. DASAR. Dasar dan perundangan perniagaan perkongsian tertakluk kepada ikatan perjanjian perkongsian. Jadi nombor 7 dasar. Okey. Nombor 8. Lam Siu Wen.
Nombor 8. Okey. A3. Akaun sementara yang dibuka untuk merekod pembebaran perkongsian ialah? Realisasi. Okey, siapa yang jawab dua-dua? Okey. So dua-dua jawab. Okey, bagus. So, nombor 8 namanya realisasi. Ni nombor 8. R-E-A-L-I-S-A-S-I. Realisasi. Nanti kita akan belajar minggu depan. Okey, soalan yang ke-9. Lim Hui Zing. Belum bayar. Belum bayar. Kita tengok nombor 9. Gaji yang belum dibayar dikenali sebagai gaji. Ini nombor 9. B-E-L-U-M belum. B-A-Y-A-R. Okey, belum bayar. Okey, bagus. Okey, boleh nombor 9. Gaji yang belum dibayar, kita panggil dia gaji belum bayar. Okey, yang terakhir nombor 11. Nur Aliyah Humaira. Siapa tu? Okey, siapa nak jawab ni? Adibah ke siapa? Akta, cikgu. Apa dia? Akta. Okey, tengok betul tak Akta? Penubuhan perniagaan perkongsian tertakluk kepada, okey, sebelah Akta, AKTA, Akta Perkongsian 1961. Okey, bagus belaka. Okey, cikgu harap semua jawab tu. So, kita pergi ke soalan objektif. Ini soalan objektif. 1 sampai 9 cikgu buat. Okey, soalan nombor 1. Nur Aisyah Nabila. C. Cuba baca soalan dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan perkongsian? Okey. A. C. Bola. C. Cacing. Cacing. Okey, sebut. Sebab sound trouble. Dia kadang-kadang dengar C jadi A, B jadi D. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan perkongsian? Jawapannya ialah C. Perniagaan yang terdiri daripada 2 hingga 20 orang pemilik yang dipanggil perkongsi. Okey, bagus. Soalan nombor 2, Nur Ain Nabiha. Ain Nabiha. Nur Alia Alisha. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri perniagaan perkongsian? C. 2 dan 3. Okey, bagus. Okay, ciri-ciri perniagaan perkongsian. Jadi jawapan dia didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Dan satu lagi, modal perniagaan disumbangkan oleh pekongsi-pekongsi. Okey, boleh 2 dan 3. 2 cacing. Soalan nombor 3. Nurul Alia Safia. Ya, cikgu. Antara berikut, yang manakah komponen ekuiti pemilik perniagaan perkongsian? B. 1 dan 4. Okey, bagus. Dia tanya ekuiti pemilik, baru je kita belajar baru ni hari Ahad. Jadi apa dia? Modal dengan akaun semasa. Okey, 3 bola 1 dan 4. Soalan nombor 4, Nurul Idina. Antara berikut, akaun yang manakah tidak akan dipindahkan ke akaun realisasi? A. Akaun bank. Okey, nombor 4. So, akaun realisasi yang tidak akan dipindahkan ialah akaun bank. Kerana akaun bank ni dia ada akaun dia yang tersendiri. Okay, yang lain semua kena pindah. Aset-aset yang lain kena pindah. Inventory kena, kenderaan kena, akaun belum terima kena. Okey, bagus. Nombor 4A, ayam. Soalan nombor 5, Tan Wezuan. Apakah X? D. Perasingan untung rugi. Okey, so soalan ni ditanya X lah. Okey, kita tengok kejap. Berikut ialah akaun modal Zakaria yang direkod menggunakan kaedah modal berubah. So, sebelah kredit. Penutup dia. Jadi penutup dia ialah penutup yang kita ambil daripada jawapan sebelum. Jadi pengasingan untung rugi. Okey, bagus. 5 dadu. Soalan yang ke-6. Cikgu kembali semula. Ishraf Haikal ada? Ishraf? Ros Hadif? Ros Hadif. Cikgu. Okey, nombor 6. Apa dia Y? Y. Senang je ni. Clue dia ada dah kat atas ya. C, cikgu.
Okey, C. Okey, dia ada bagi dah clue kat atas, ambilan. So bawah. Orang lain tanya, orang jawab. Orang lain jawab. Salah ni. Siapa dia jawab? Go. Salah jawab ni. Okey, so dia bagi dah clue ambilan sini. So kat bawah Y ialah faedah atas ambilan. Okey, bagus. Nombor 6. C faedah atas ambilan. Nombor 7, Ros Haziq. D. Baca soalan dulu. Antara berikut butiran manakah tidak terdapat dalam akal semasa perkongsian? D. Okey. So nombor 7 kita tengok butiran mana yang tidak terdapat dalam akaun semasa. Tidak terdapat ke terdapat rasa-rasa soalan ni? Cikgu rasa faedah termodal ada kan? Faedah terpinjaman ada tak? Betul tak? Dalam akaun semasa. So jadi soalan nombor 7 ni buang perkataan tidak ni. Okay, antara berikut butiran manakah yang terdapat dalam akaun semasa perkongsi? Okay, kalau akaun semasa betullah jawapan awak faedah atas modal dengan faedah atas pinjaman bank. Okay. So soalan nombor 7 buang perkataan tidak. Okay, 7 jawapan dia dadu 3 dan 4. Okay, boleh nombor 7 eh? Okay, soalan nombor 8. Al-Arif. Okay. Arif, cikgu rasa dia masuk ni. Al-Arif ada? D, cikgu. Baca soalan dulu. Berapakah baki akaun semasa Mariah pada 30 Jun 2017? Macam mana kira Arif dapat dadu? Macam mana nak kira dia? Dia beri baki awal 4,800. So bila baki awal positif, maknanya akaun semasa nanti dia duduk sebelah kredit. Faedah atas modal, ambilan, faedah atas ambilan dengan pengasingan untung rugi. Di mana dimaklum kat sini dapat untung, kongsi untung. Berapakah baki akaun semasa Mariah? So apa campur apa tolak apa Arif? Orang lain nak tolong Arif? Soalan ini memerlukan pengiraan tu. Okay, kita tengok sikit. Okay, akaun semasa biasa bentuk T. Bentuk T ya. Okay. So, akaun semasa Maria. Jadi pentingnya ingat format kat sini. Akaun semasa Maria. Okay, Maria. Jadi dia kata dah ada baki awal positif, maknanya sebelah sinilah. Julai 1 baki BB. Okey, so baki BB dia sebelah kredit. Okay. Baki BB dah ada 4,800. Sebenarnya ni kena ingat format je. Ingat format memang boleh jawab je. Okay, ataupun tambah terus tambah tolak boleh. Cuma cikgu nak tunjuk. Okay, so Julai 31 dia ada faedah atas modal. Okay, cikgu buat FAM faedah atas modal. Faedah atas modal 3,500.
Kemudian dia ada pengasingan untung rugi. Okey, pengasingan untung rugi dikata kongsi untung bermakna dekat akaun semasa sebelah kredit lah. Okey, 8,500. Kemudian sebelah debit, yang lain tu sebelah debit. Okey, 2017 RM Julai 31. Okey, dia ada apa tu? Ambilan. Okey, ambilan. Ambilan sebanyak 2,500. Okay, kemudian ada faedah atas ambilan. Cikgu buat FAA je lah. Faedah atas ambilan sebanyak 250. So ini je maklumat yang dia beri. Okay. Jadi macam biasa kira jumlah mana yang lebih besar. Sebelah debit ke sebelah kredit? Siapa yang dah kira? Kredit. Kredit berapa? 16,800. Alia, okey. Alisha 16,800. So campur belaka. 16,800. Alah cikgu terkeluar pula semula. Cikgu tutup saat ni, out. Silap pula pangkau kat situ. Okay, back semula. Oh, tak cantik pula dah. Okay, semula-semula. Sepatutnya awak boleh ingat dah ni. Okay, akaun semasa. Semasa jadi Maria. Okay. Baki mesti 1 hari bulan. Kalau Julai 1. Okay, tarikh butir jumlah. Baki BB. Okay, 4,800. Ini RM lah, ringgit Malaysia. Kemudian Julai 31 kita ada faedah atas modal FAM. Faedah atas modal 3,500. Okay, pengasingan untung rugi. Cikgu buat bagi nampak sikit. Pengasingan UR untung rugi. 8,500. Sebelah sini 2017 RM. Ini dah Julai 31 baki saja 1 hari bulan. Yang lain kalau Julai paling akhir berapa? 31. Jadi ambilan ambilan 2,500. Okay, kemudian faedah atas ambilan FAA. Faedah atas ambilan 250. Okay, dah siap ni kira jumlah paling besar. Okay, tadi dah maklum campur belah sini besar. Dapat 16,800. Jadi kena sama. Dia nama dia bergu kan. Bergu kena samalah belah ni pun 16,800. Okay, lepas tu tolak dengan yang atas tu. Tolak 2,500, tolak 250. Jadi berapa tak cukup lagi? 14,050. Okey, 14,050. Boleh orang lain? Apa dia punya butir dia? Butir dia apa kat Baki HB.
Okey, bagus. Boleh orang lain ya? Baki HB, baki akhir. Baki HB. Dan kalau kertas 2 jangan tinggal macam ni je. Baki HB mesti ada baki BB. Okay, bawa sebelah sini lepas Julai. Jun, Julai, Ogos 1. Okay, kalau kertas 2 pentingnya HB dengan BB. Salin balik je. Baki BB 14,050. Okay, kita nak jawapan yang ni lah 14,050 ni. 14,050. Okay. Mudah je sebenarnya ni. Ingat format saja. Okey, boleh belakang? 14,050 soalan nombor apa? Nombor 8 ke? Okey, soalan nombor 8. Okey, last sekali soalan nombor 9. Sempat ambil tadi? Aku boleh tengok semula nanti video cikgu. Okey, last sekali soalan nombor 9. Okey. Besarkan sikit soalan nombor 9. Cikgu berhenti kat siapa ya? Tak ingat dah. Arif. Arif. Okey, cikgu berhenti dekat Arif. Ambun Fong. Okay, Ada. soalan nombor 9. Cikgu nak baca soalan lah. Okey, baca dulu soalan. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perkongsian Nora dan Manso. Okay. Untung atau rugi perkongsian dibagi antara Nora dan Manso mengikut nisbah 3:2. Berapa jika jumlah kongsi untung yang diterima oleh Nora dan Manso? B. Macam mana dapat B? Ambil itu untung bersih 16,000 tambah dengan faedah atas ambilan 500. Okey. Lepas tu tolak dengan faedah atas model 4,000. Dapat berapa? 12,500. Okey, boleh orang lain? Untuk bersih tambah faedah atas ambilan 16,000 tambah 500. Jadi 16,500. Kemudian tolak faedah atas modal 4,000. Jadi bakinya tinggal 12,500. Okay, sebab dia tanya 2 orang. Kalau ditanya seorang, kita kena kira lah 12,500. Kalau Nora, kalau ditanya Nora saja, butir dekat akaun semasa Nora, 3/5 darab 12,500. So kalau ditanya Nora. Kalau dia tanya Mansur, 2/5 darab 12,500. Okay. Tu kalau dia tanya seorang-seorang. Kalau Dora sepatutnya 7,500 jawapan dia. Kalau Mansur 12,500. Dia ada bagi belaka jawapan. Sebab dia tanya dua-dua, maka kita ambil jawapan yang dah digabung. Okay. Jadi 12,500. Okay, boleh? Kalau Mansur tadi jawapan dia 5,000. Tak ada jawapan Mansur kat sini. Jawapan Nora je ada 7,500. Okay. So nombor 9 jawapannya bola 12,500. Okay, bagus. Okay, kita pergi ke soalan nombor 6. Last kali kita nak bincang. Sempatlah kita ada 11-11. Kita pergi soalan nombor 6. Yang lain dah siap belum? Latihan yang cikgu beri. Korang je hantar untuk cikgu cek Tuan Jun je. Okay, tadi Tuan Jun, cikgu sempat cek separuh je. So, yang lain tu bolehlah buat dah hantar. Okay, kita tengok soalan nombor 6 dulu. Sebelum kita nak bincang jawapan. Encik Raju dan Encik Tony ialah pekongsi dalam perkongsian restu yang memulakan perniagaan pada 1 Januari 2017. Okey, so tahun dia 2017 dimula Januari 1. Ikatan Perkongsian Restu telah menetapkan perkara berikut. Ini penting ikatan perkongsian ni. Untung atau rugi dibahagi antara Raju dan Tony nisbah 3:2. Maknanya Raju 3 bahagian, Tony 2 bahagian. Ni orang baca 3.2 ni nisbah 2. 3 nisbah 2 cara baca dia.
Faedah atas modal berkongsi dibayar 8% setahun dan gaji tahunan Encik Tony RM16,000. Okay, gaji setahun ni RM16,000. Okay, imbangan duga perkongsian restu pada 31 Disember. Okay, 31 Disember 2017. So dah ada modal awal Raju RM40,000, Tony RM30,000. Akaun semasa 1 Januari awal ni, bermakna bila diberi awal ini adalah baki BB ni. Bila kita kena buat akaun semasa, ni baki awal, Raju RM4,211 kredit, Tony RM5,811 kredit. Premis RM60,000, perabot RM14,500, belian dan jualan, kita baca belian dulu, RM41,000. Jualannya ni yang kredit RM97,200. Akaun belum terima dan akaun belum bayar. Akaun belum terima yang awal RM4,300, maknanya kredit ialah akaun belum bayar RM5,700. Okay, ini gaji pekerja bukan gaji perkongsi, ingat tu. Gaji perkongsi lain, gaji pekerja lain. Okay, sewa diterima RM3,800. Belanja am RM2,300, pulangan. Okey, cikgu nak tanya ni, pulangan apa sebelah debit ni? Tadi kita berhenti dekat, cikgu nak tanya pelajar puan lah, Tan Wei Zuan. Tan Wei Zuan, pulangan apa ni sebelah debit ni? RM1,200. Pulangan jual. Okey, bagus. Pulangan jualan ya. Pulangan dia mesti lawan. Kalau jualan kredit, pulangan dia mesti debit. Ya, nanti kita nak tolak dia, jualan tolak pulangan jualan. Okey, angkutan masuk RM1,800, angkutan keluar RM1,900, kadar bayaran RM3,200, ambilan Raju. Okey, nampak Raju ada ambil RM2,500. Okey, bank RM20,400 dan inventory 1. Bila 1 maknanya inventory awal RM24,000. Okey. Ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan inilah yang ramai yang tak pandai nak buat. Okay, maklumat tambahan. Inventory 31 Disember. Apabila 31 inventory apa? Nurul alias Safia. Inventory akhir. Inventory akhir. Okey, pandai kan? 31 mesti akhir. Kalau 1 awal. Okey, inventory akhir. Satu je jawapan, so ini je lah jawapannya RM25,000. Okay, gaji pekerja belum bayar RM1,400. Okay, ingat bila ada perkataan belum bayar atau belum terima, kita kena tambah lagi. Okay, gaji pekerja atas tadi ada pekerja kan, gaji pekerja belum bayar. So gaji pekerja kat sini, so belum bayar kena tambah lah. Ingat, ada perkataan belum bayar atau belum terima kena tambah dekat imbangan duga. RM9,600 tambah RM1,400. So nilai baru nanti. Okay, kadar bayaran belum bayar. Belum bayar lagi kadar bayaran. Okay, nampak kadar bayaran kat sini ada belum bayar, so kena tambah lah. Okay, tambah RM600. So nilai baru kita nak nanti. Bayaran insurans 480 dengan cek terlupa direkodkan dalam mana-mana buku. So insurans. Okay, kita tengok dekat soalan insurans tak ada. So nanti kena wujudkanlah insurans tu. Dekat belanja ni. Insurans wujudkan 480. Dia kata dibayar dengan cek. Maknanya bank. Okay, debit insurans, credit bank kat sini. Okay. Dia bayar insurans belanja bertambah. Abang les tu bertambah. AB mesti debit. So debit insurance. Kemudian dibayar dengan cek. Cek ialah aset juga. Aset berkurang. Aset berkurang mesti kredit. Kredit bank. So nampak tak? Bank kat sini debit. RM20,400 ni. Okay, RM20,400 debit. Sekarang ni dia kredit bank sebanyak 480. So nanti kita kena tolak. RM20,400 tolak 480. Dia berlawanan ni, satu debit, satu kredit. So dekat pengiraan kat ni kena tolak lah. Masukkan dekat PKK, penyata kedudukan kewangan nanti. Okay, perabot disusun nilai 10% setahun atas kos. So carilah susun nilai perabot. Senangnya ingat, atas kos maknanya darat direct. 10 bagi 100 darat perabot. Mana sini perabot? 14,500. So terus dapat jawapan 1450. Jadi susun nilai 1450, susun nilai terkumpul sama 1450.
Okey, soalan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Kemudian akaun semasa raju, akaun semasa Tony. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017 dalam bentuk penyata. So jawapan dah diberi siap-siap dah. Okey. Jadi aku tunjuk jawapan dia. So nanti boleh ambil jawapan dia. Okey, kita tengok. Ini jawapannya sebab kita dah 11-17 dah. Nampak tak jawapan ni? Ke kelabu. Okey. Cikgu harap nampak lah. Perkongsian restu, penyata pendapatan perkongsian dia buat sini ataupun salin je soalan dia, akaun perdagangan dan untung rugi kan soalan ni adik kan? Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2017. Okay. So, tak salah dia buat penyata pendapatan betul. Ataupun moleknya ikut soalan lah, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 soalan bila? 31 Disember 2017. 31 Disember. Okey, ini skema tak eja. Okey, 31 Disember. Sekejap, aku tukar sekejap. 31 Disember 2017. Okay, Disember. Okay, boleh tu. Macam biasalah Apol. Atas akaun perdagangan. Mulakan dengan jualan dulu. Okay, jualan. Salin daripada soalan je. 97,200. Tolak pulangan yang cikgu tanya Tan Wizwan tadi. Pulangan jualan 1,200. Maka dapatlah 96,000. Dah ingat cikgu? Bila tolak dia kena kurung. So ni cikgu kurungkan kat sini. Okey, boleh 97,200 tolak 1,200 dapatlah 96,000. Kemudian tolak apa kat sini? Okey, ni. Ini penting ni, ramai yang lupa. Cikgu baru nak tulis ni. Tolak. Okey, titik 2. Namanya kos jualan. Pastikan tulis ni. Kos jualan. Ini tajuk kos jualan. Okey, kos jualan. Okey, jadi kos jualan bermula dengan inventory awal, ambil daripada soalan je 24,000, letak di tengah-tengah. Okey, kemudian belian salin je 41,000. Ulangan tak ada, kita skip. Yang ada ialah angkutan masuk. Jadi tambah angkutan masuk 1,800. Jumlah dia letak tengah. Ini orang panggil kos belian. 42,800. Letak di tengah. Okay, ini cikgu tulis. Ini tambah. Kat sini tadi tolak. Yang dah pandai dia tak ada masalah. Okay, ini cikgu maklum untuk yang tak faham format lagi. Kat sini tolak. Cikgu tunjuk skip yang nampak. Okay, kat sini jualan tolak pulangan jualan. Okey, kat situ je. Kemudian sini belian tambah angkutan masuk, kita dapat kos belian. Kos belian letak di tengah. Okey, bila di tengah dia tambah dengan angkutan masuk dengan inventory awal, so dapatlah 66,800. Okay, ini orang panggil kos barang untuk dijual. Okay, tolak inventory akhir. Inventory ada satu jadi, so tolak. Ingat, tolak mesti dalam kurungan. Okey, tolak 25,000. Dapat kos jualan. Pastikan butiran ini ditulis. Yang cikgu raih-raih ni penting untuk dapat markah. Jadi dapat kos jualan 41,800. Tak hujung. Okey, hujung dengan hujung. So jadi di sini cikgu dah tulis dah ni. Tolak kos jualan. Mana fahamlah kat sini. Kena tolak. Okey, so jadi tolak mesti kurungkan dia. Okey, cikgu baru nak buat ni, nak bagi nampak. Tolak kurungkan dia. So dapat positif 54,200, ini maknanya untung kasar. Okey, kos jualan kena tulis, untung kasar kena tulis untuk dapat markah. Okey, tambah hasil
Hasil kita tengok yang duduk belah kredit tu, dia ada satu je sewa diterima. So tambah sewa diterima 3,800. Ingat akaun ni dia suka jumlah kira dulu jumlah dia. Terdapatlah 58,000. Tolak belanja. Mana-mana yang perlu pelarasan tadi kena kira tadi ni. Cikgu dah maklum tadi. Ni gaji pekerja kena tambah kan. Sebab ada gaji pekerja belum bayar. Letak di tengah-tengah 11,000. Okay, belanja am 2,300. Yang ni ambil yang sebelah debit. Angkutan keluar 1,900. Okey, yang ni kadar bayaran ada belum bayar tadi. Jadi kena tambah dia. So dapat 3,800. Insurans kita baru wujud kan. Insurans ni. Ada kat maklumat tambahan insurans tadi. Sewujudkan dia 480. Dan ini susun nilai perabot atas kos. Maknanya 10 bahagi 100 darab nilai perabot 14,500. 1,450. Letak di tengah-tengah. Ruangan tengah. Jadi kita campur semua. Letak jumlahnya di hujung. So dapatlah 20,930. Okay. Siapa yang tak faham boleh tanya. Yang sebenarnya sehujung dengan hujung. Okay, kita campur dulu. Campur pula dah. Tolak. Okay, ni dah maklum sini tolak ni. Tolak. Jadi kurungkan dia. Okay, kurung 58,000 tolak 20,930 dapat positif. Tulis butir dia. Untung bersih. 37,070. Okey. Sampai setakat tu untung bersih. Kemudian jawapan ni dia dah campur dengan pengasingan untung rugi selalu. Okey, boleh juga nak campur terus ataupun nak buat satu-satu pun boleh. Nak buat akaun pendapatan dan untung rugi dulu. Lepas tu nak buat tajuk lain, perkongsian restu, penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. 31 Disember 2017. Boleh juga. Mulakan dengan untung bersih. So sekarang ni dia dah, yang ni skema ni dia gabung, tak ada masalah. Boleh juga nak gabung. Jadi untung bersih, faedah tamilan tak ada. So kita skip terus. Yang ada ialah faedah atas modal. Jadi tolak faedah atas modal. Raju tadi 40,000 darat 8%. Darat 12/12 ni. Dia tak tunjuk 12/12 ni. So dapat 3,200. Dan satu lagi Tony 30,000 darat 8 bagi 100 dapat 2,400. So dia campurkan dua-dua jawapan ni. 3,200 campur 2,400. So dapatlah 5,600. Masuk kat sini. Okay, ruangan kedua. Satu lagi gaji perkongsi Tony. Ingat gaji kat sini gaji setahun. 16,000. Masuk kat sini. Di ruangan tengah. Jadi faedah atas modal tambah dulu dengan gaji perkongsi, jumlahnya bawa ke hujung. Okay, bawa ke hujung Okay, hujung dengan hujung. Untung bersih, tolak. Okay, tolak nilai dua-dua ni. 21,600. So kita dapat 15,470. Okay. Kemudian dalam soalan dia kata tadi perkongsian untung rugi, Raju 3 bahagian, Tony 2 bahagian. So ini ditunjuk dekat sini. So akaun semasa Raju, butir ni mesti akaun semasa. Akaun semasa Raju 3/5 darablah dengan nilai kat sini 15,470. So terdapatlah sini 9282 untuk restu, untuk Raju. Dan Tony 2/5 darab 15,470, 6188. So bila kita campur samalah 15,470. So bila kita tolak dia akan dapat kosong. Kat bawah ni akan jadi kosong lah. Okay, boleh situ Ini dia dah gabung siap-siap. Nak buat satu-satu pun boleh. So sekarang ni akaun semasa kita nak 92826188. So ayat ni kita nak bawa ke jawapan yang kita nak buat yang kedua ni. Akaun semasa. Okay, akaun semasa. Soalan suruh buat akaun semasa Raju dan akaun semasa Tony. Maknanya kita gabung lah. Okay, cikgu dah tunjuk ni skema berruangan. Okay, jadi tengok sini. Januari 1 yang dekat soalan dekat soalan yang Mangga Duga tadi. Akaun semasa dah ada. So itu baki BB. Salin saja Raju 4,200, Tony 5,800.
Okay, kemudian yang lain Disember 31 faedah atau modal yang kita kira sebelum tadi. Faedah atau modal yang ni. Yang seorang-seorang ni kita nak ni. Raju berapa, Tony berapa. So kita masukkan balik kat sini. Disember 31 faedah atau modal Raju 3,200, Tony 2,400. So gaji kat sini ialah gaji belum bayar. So dekat imbangan duga tak ada perkataan mengatakan dia dah bayar gaji Tony. Okay, kalau dia kata dia bayar, mesti cari gaji belum bayar lain. So sini tak ada kata dia bayar, maknanya dia tak bayar lagi lah. Jadi gaji Tony belum bayar 16,000. Okay. Pengasingan untung rugi yang cikgu suruh ingat tadi yang ni. Ni nampak pengasingan untung rugi. Positif ni, maknanya kongsi untung lah ni. Salin pula dekat sini. Pengasingan untung rugi. Raju 9282, Tony 6188. Okay, sebelah debit, Disember 31, ambilan salin daripada soalan saja, Raju ambil 2,500. Okay, dah macam biasa, kita kira lah nilai mana paling besar. Akaun ni dia kena kira je nilai mana besar. Tolak nilai kecil. So yang ni besar kan. Raju sebelah kredit besar, 16,682. So bagi sama. Tolaklah 2,500. Tak cukup lagi, 14,182. So ini baki HB. Okay, so Tony sebelah debit tak ada, sasarlah sebelah kredit lebih besar. So kita campur. Dapatlah 30,388. Okay, kena sama 30,388. So tak cukup lagi, sama jugalah 30,388. Dan bawalah ke baru, HB mesti ada BB. Itu dapat satu markah. Kalau ada markah untuk one off for both. Okay, so 2018 Januari 1 baki BB. Salin je. 14,182 Raju dan Tony 30,388. Nampak akaun semasa 12 kredit ni? Nilai ni nanti kita nak bawa ke penyata kedudukan kewangan. Menjawab soalan C. Okay. Sebelah kredit ya, maknanya positif lah. Okay. So cikgu tunjuk jawapan C. Soalan jawapan C ya, perkongsian restu penyata kedudukan kewangan. Pada. Sekejap ya, skema ni ambil. Aduh. Sekejap. Skema ni lupa nak ubah tarikh ni. Pada 31 Disember 2017. Okay, boleh. Mesti ada perkataan pada tu. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. So salin je lah set bukan semasa. Premis. Ambil daripada soalan je 60,000. Perabot 14,500. Okay, yang ni susut nilai terkumpul yang kita cari ni. Susut nilai. Kita dah cari tadi 450 bermakna susut nilai terkumpul dia samalah 450. Okay, so tolak. Okay, tolak kurungkan dia. Tolak. So dapatlah 13,050. Ujung dengan ujung kita campur terus. Dapatlah jumlah besar untuk aset bukan semasa. 73,050. Okay, aset semasa, akaun belum terima, salin daripada soalannya 4,300. Okay, bank yang tadi aku maklum tadi. Okay, yang dia bayar insurans dengan cek tu, terlupa rekod tu. Jadi mana duit dalam bank dah keluar, berkurang. Jadi kena tolak lah. 20,400 tolak 480. So dapat nilai baru 19,920. Inventory akhir satu lagi 25,000. Jadi campur letak ruangan kedua. Jumlah dia mesti di tengah juga. Jumlah aset semasa 49,220. Okay, tolak liability semasa, akaun belum bayar. Yang ni dia banyak, so letak ruangan pertama dulu. 5,700. So maklumat tambahan kata gaji belum bayar tadi. So masukkan kat sini gaji belum bayar 1,400. Ada satu lagi maklumat tambahan kadar bayaran belum bayar. Belum bayar, ejaan panjang dia adalah liability semasa. Okay, campur. Jumlah di tengah. So jumlah tolak jumlah sekarang. Okay. Tolak. Total aset semasa tolak total liability semasa. Okay. Jumlah tolak jumlah, butir dia nanti kita dapat modal kerja letak di hujung. Butir modal kerja ni penting ni pun ada markah kat sini. Butir dia kena ada modal kerja. Jadi ujung dengan ujung, total aset bukan semasa tambahlah dengan modal kerja.
So kita dapat jumlah besar 114570. Okay, habis geng dia. Yang ni geng lain pula. Ekuiti pemilik dengan yang bawah ni geng lain. So ekuiti pemilik masukkan akaun modal. Akaun modal raju dengan akaun modal. Sini masukkan akaun. Kataan ni akaun tu. AKAUN. Akaun modal. Akaun. Okay. Akaun modal raju 40,000. Akaun modal Tony 30,000. Salin daripada soalan saja. Okay, campur dapatlah 70,000 letak ujung. Kemudian akaun semasa, yang ni cikgu kata jawapan daripada yang kita buat sebelum. Yang ni yang baki BB ni. Nampak 14,182, 30,388 salin sahaja di sini. Akaun semasa raju 14,182, Tony 30,388. Kemudian kita campur. Yang ni letak ulangan kedua, campur letak ujung 44,570. Jadi total dengan total campur, dia mesti sama dengan yang atas. 114570. Okay, ada nak tanya setakat ni? Ada tak nak tanya? Kalau nak tanya, boleh tanya sementara. Ada. Oh, fahamlah ke? Boleh lah. Sebenarnya ni kalau perasaan sama je macam milikan tunggal. Okay, yang kita belajar masa tingkatan 4 tu. Cuma dia tambah akaun semasa sahaja. Okay. Kedudukan sini ya. Nyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okay, ada nak tanya? Kita molek 11.33. Okay, kita baca doa dulu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alam.